Ya, Bagi segmen wawancara kita pada hari ini. iaitu inisiatif Kementerian Ahli Wal Ugama melalui Jabatan Ahli Wal Masjid semasa penutupan sementara masjid-masjid, surau dan beribadat senegara. Yang mana kita akan bersama dengan narasumber kita ni, Wang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Baik. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Apa khabar Tuan Haji untuk hari ini? Alhamdulillah, syukur. Sihat Alhamdulillah. walafiat. Alhamdulillah, itu yang kita ni harapkan ya. Baik, itu seterusnya Mas Ayu. Ya, Tuan Wang Haji Amir ya, di sini saya ingin bertanyakan juga apakah inisiatif yang dibuat oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama ya melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid semasa penutupan sementara masjid-masjid, surau dan juga balai ibadat seluruh negara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama sekali ucapkan terima kasih kepada pihak Radio Televisyen Brunei, khususnya Rampai Pagi kerana berkesudia menjemput saya secara dalam talian pada pagi ini bagi membincangkan mengenai dengan inisiatif ataupun langkah-langkah yang dibuat oleh Kementerian Hal Agama melalui Jabatan Hal Masjid. Ya. Pertama sekali, Jabatan Hal Masjid telah mengaturkan pegawai masjid seluruh negara untuk hadir bertugas seperti lazimnya, iaitu mengikut jadual ataupun shift masing-masing. Iaitu untuk melakukan azan pada setiap kali waktu sembahyang. Dan juga melakukan tarhim pada waktu subuh, sebelum azan subuh dilakukan. Dan juga pegawai masjid adalah diarahkan untuk bersembahyang berjemaah bersama rakan-rakan setugas masing-masing. Dan seterusnya, pegawai masjid juga diarahkan untuk membaca surah-surah pilihan, membaca zikir dan doa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya terhindar daripada bala dan segala jenis penyakit. Ya. Dan juga membaca Rabb atas melalui pembesar suara di masjid-masjid. Jangan sampai masjid kita ni walaupun tutup, ianya insyaAllah hendakan sunyi, dapat didengar oleh penduduk kampung di sekeliling masjid berkenaan. Dan selain daripada itu juga, pembersihan masjid juga tetap dilaksanakan di masjid-masjid, khususnya di ruang sembahyang, tandas-tandas, tempat berwudu, dan juga pada permukaan-permukaan yang mudah disentuh seperti tombol-tombol pintu dan juga rak-rak Al-Quran. Semuanya itu masih diteruskan pembersihannya ataupun disanitasi oleh buru-buru masjid dan juga dibantu oleh ahli jawatan kuasa takmir masjid serta sukarelawan masjid, dan juga ada syarikat-syarikat swasta yang memang telah pun dilantik oleh masjid-masjid berkenaan untuk melaksanakannya. Dan alhamdulillah, Jabatan Hal Masjid juga telah mengenal pasti sebanyak 32 masjid di seluruh negara di 44 daerah, iaitu untuk digunakan bagi pengurusan jenazah biasa, iaitu yang bukan COVID-19 dengan keramaian tidak melebihi 15 orang dan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam. Baik, alhamdulillah. Itu selain daripada inisiatif tersebut ya, penghasilan bersama dalam sama-sama berusaha mengimarahkan lagi masjid berkenaan, yang orang membersihkan lagi masjid berkenaan ya. Baik, mungkin juga Tuan Haji dapat mengungsikan mungkin ada juga aktiviti-aktiviti keagamaan yang lainnya dilaksanakan oleh masjid-masjid yang mungkin secara langsung melibatkan jemaah-jemaah masjid kah ataupun AJK takmir kah, mungkin belia masjid dan muslimah. Bagaimana? Selain daripada inisiatif atau langkah yang telah saya sebutkan tadi, alhamdulillah dengan kerjasama ahli jawatan kuasa takmir masjid, kumpulan belia masjid dan juga muslimah masjid, beberapa aktiviti keagamaan melalui media sosial seperti aplikasi Zoom, aplikasi live Instagram, aplikasi live Facebook dan aplikasi WhatsApp juga turut sama dirancang dan dilaksanakan oleh
jawatankuasa dan juga kumpulan belia masjid berkenaan. Sebagai contoh, tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran yang mana sebelum ini memang cedera dilaksanakan di masjid-masjid. Dan alhamdulillah beberapa buah masjid terus mengadakan aktiviti tadarus Al-Quran ini melalui aplikasi Zoom, di mana diorang akan berjanji beberapa untuk memuat naik aplikasi Zoom ini dan seterusnya membaca Al-Quran secara tadarus dan ditasmid oleh imam ataupun guru-guru agama bagi kumpulan berkenaan. Dan selain daripada itu juga diadakan bacaan surah-surah pilihan dan juga alhamdulillah masa awal-awal penutupan masjid ada masjid yang mengadakan melalui Zoom ini bagi bacaan doa akhir dan awal tahun Hijrah 1443. Dan macam itulah juga ada kelas tahsin Al-Quran, kelas tajwid Al-Quran dan muratal Al-Quran yang dibuat secara online. Dan alhamdulillah beberapa kumpulan belia masjid juga berinisiatif dengan membuat kuliah-kuliah dan juga tazkirah serta ceramah-ceramah agama di masjid masing-masing, umpamanya di Masjid Umar Saifuddin, Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutung dan juga Masjid Sultan Syarif Ali Sengkurung, di mana sebelum tazkirah ataupun ceramah agama ini dilaksanakan, mereka akan membuat e-poster untuk dihebahkan atau diviralkan atau ditularkan kepada orang awam yang ingin ikut serta mendengar ataupun melihat kuliah ataupun ceramah agama yang dianjurkan oleh kumpulan belia masing-masing. Ya, terima kasih Tuan atas perkongsian mengenai inisiatif tersebut. Banyak dan juga pelbagai inisiatif yang dibuat oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid semasa penutupan sementara masjid-masjid, surau dan juga balai ibadah seluruh negara ini yang mana melibatkan para pegawai-pegawai masjid dan juga secara tidak langsung melibatkan kumpulan belia masjid, ahli jawatan kuasa takmir dan juga muslimah masjid yang mana beberapa aktiviti keagamaan telah diadakan. Dan di sini saya juga ingin bertanya kepada Tuan Haji yang mana kita semua maklum bahawa pada masa ini Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei telah menggiatkan lagi program-program keagamaan di saluran radio dan juga televisyen Brunei. Jadi apakah pendapat Tuan Haji mengenainya? Alhamdulillah Kementerian Hal Ugama dengan kerjasama padu daripada Radio Televisyen Brunei telah menggiatkan lagi program-program keagamaan di saluran radio dan televisyen Brunei sebagai contoh ceramah-ceramah, tazkirah-tazkirah, pembacaan doa-doa dan juga zikir-zikir serta kelebihan Asmaul Husna dimuatkan di semua saluran radio dan televisyen Brunei. Dan sebagai contoh lagi bacaan surah Yasin, yang mana bacaan surah Yasin ini sebelumnya memang disiarkan beberapa kali dalam sehari. Dan alhamdulillah mulai pada hari Senin lepas 16 Ogos yang lalu sebagai tambahan lagi ianya disiarkan di semua saluran radio dan semua saluran televisyen di negara Brunei Darussalam bermula pada jam 7 malam, yang mana bertujuan untuk menggalakkan orang ramai sama ada secara individu maupun secara berkeluarga bagi sama-sama membaca surah Yasin ini di seluruh negara agar negara kita ini dan juga semua rakyat dan penduduk di negara ini terselamat dan terhindar daripada wabak COVID-19. Dan selain daripada itu juga bagi menyahut dan menjunjung titah keputusan khas Kebawadulia Yang Maha Mulia Tuan Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bermula pada malam semalam, alhamdulillah penerusan malam Jumaat juga mengambil tadi syukur, mengambil tabaruk malam Jumaat sebelum bacaan surah Yasin ada dimuatkan lagi ataupun diselitkan lagi sebelum Yasin itu bacaan istighfar dan juga sayyidul istighfar untuk mengajak orang ramai bagi sama-sama beristighfar dan bertaubat agar dihapuskan segala dosa dan diangkat serta ditarik balik wabak coronavirus daripada negara kita ini khususnya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Baik, Alhamdulillah Tuan Haji telah pengongsian bersama ya. Selain daripada istighfar ini Tuan Haji, mungkin juga di kesempatan ini bagaimana cara untuk kita meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan Haji, bagaimana? Ya, selain daripada kita ini membaca istighfar, ada lagi cara lain kita ini memohon keampunan serta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu sebagaimana yang dianjurkan dalam agama Islam, selain daripada istighfar ini, kita ini juga disunatkan atau digalakkan untuk menunaikan sembahyang sunat taubat. Sembahyang sunat taubat ini sama je macam sembahyang sunat yang lain, cuma niatnya saja yang berbeza. Itu niat sunat taubat ini, rakaat ini lillahi ta'ala. Niat sahaja aku sembahyang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan tadi sama je macam sembahyang sunat yang lain. Dan selepas membaca surah Al-Fatihah, bolehlah tadi baca surah Al-Kafirun, iaitu kuliah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua selepas Al-Fatihah ingin baca surah Al-Ikhlas ataupun Qul Huwallahu Ahad. Dan selepas salam diikuti dengan beberapa wirid ataupun istighfar, dan kita ini disunatkan untuk banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak berdoa, memohon ampunan, memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala dosa kita ni, sama ada yang kita ni sengajakan atau benda kita ni sengajakan, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain daripada sembahyang sunat taubah yang saya sebutkan tadi, insya-Allah Kementerian Halal Agama melalui pihak-pihak berkenaan serta dengan kerjasama juga pihak radio televisyen Brunei, insya-Allah akan menyiapkan rancangan bagi membimbing ataupun menunjuk tata cara sembahyang sunat taubat ini supaya ia dapat diikuti oleh orang ramai lagi ya. Ya. InsyaAllah. Dan selain daripada itu juga bacaan istighfar insya-Allah akan diusahakan sebagai panduan kita ni. Ya. Dan infografik mengenainya juga akan turut dimuat naik melalui laman sesawang Kementerian Halal Agama ataupun melalui media-media sosial, yang mana semuanya akan membimbing kita ni, akan menunjukkan kita ni boleh dengan zikir-zikir ataupun istighfar yang boleh kita ni amalkan, boleh kita ni baca dalam kehidupan kita ni seharian. Untuk kita ni memohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk itu kita ni sarankan juga supaya sama-sama kita ni memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa raja kita ni, yang mana raja kita ni telah berdoa semasa titah perutusan khas kepada Maha Mulia Perdana Menteri bin Sultan dan Ketua Negara Brunei Darussalam pada hari Selasa yang lepas, 17 Ogos yang lalu, memohon supaya negara kita ini akan diangkat dan dibersihkan daripada wabak coronavirus ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa baginda dan doa kita ini semua supaya wabak COVID-19 ini akan lenyap, akan hilang. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada narasumber kita, iaitu Yang Mulia Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid, kerana berkesediaan Tuan Haji mengongsikan wawancara kita pada hari ini, inisiatif Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid semasa penutupan sementara masjid-masjid surau dan beribadat senegara ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih Tuan Haji dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.